لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Boleh masuk lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Ketika mana datangnya saat sakratul maut yang penuh dengan kebenaran, itulah masa yang sering kali kamu lari-larikan dalam hidup kamu daripada saat kematian. Yang dihormati pengerusi dan ahliatan kuasa masjid, surau pimpinan-pimpinan muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita dan pemberian yang Allah bagi pada kita untuk kita datang seketika di antara maghrib dan isyak ini. Duduk di antara maghrib dan isyak ini merupakan masa yang penting dalam hidup orang mukmin. Kerana masa inilah merupakan masa-masa kita menambahkan bekalan bagi perjalanan kehidupan kita untuk kita sampai satu masa yang disebut dengan hari yang dinamakan dengan kematian dalam hidup kita. Tuan-tuan tahu dan tuan-tuan maklum bahawa dalam hidup kita ini kita tidak berakhir dengan kehidupan untuk dunia saja, tidak. Allah jadikan perjalanan hidup kita ini, lepas pada saja kita hidup di dunia ini, sekejap lagi kita akan berjumpa dengan satu alam yang jauh lebih besar daripada alam ini, yang disebut dengan alam yang dinamakan dengan alam barzah. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Siapa dahulu, siapa kemudian, Allah lah saja yang tahu di kalangan kita ini siapa yang layaknya untuk dipanggil dan dihadap di hadapan Allah. Lepas pada kita hidup di alam barzah, berakhirkah perjalanan hidup kita? Jawapannya belum. Belum lagi berakhir. Perjalanan hidup kita ini panjang lagi. Lepas pada kita hidup di alam barzah, kita akan hidup di alam yang keempat, yang disebut dengan alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik dan dihidupkan balik. Yang ni tuan-tuan biasa baca dalam surah Yasin. Biasa kita dengar ayat yang cerita tentang bangun di padang mahsyar. Waktu mana bangun di padang mahsyar, masing-masing bertanya di kalangan kita ni, man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita? Elok kita tidur, tiba-tiba hari ni kita kena bangun balik. Lalu kita dengar satu jawapan, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul dahulu. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, berakhirkah perjalanan hidup kita? Belum lagi tuan-tuan. Ada lagi kehidupan lepas pada alam mahsyar. Kita kena dipanggil dan kita dikepung oleh malaikat. Waktu mana kita dikepung oleh malaikat, kita mula bergerak menuju yang disebut dengan menuju yang disebut dengan titian sirat, yang disebut dalam Quran. Bila kita dikepung je, malaikat cabar, ya ma'syarul jinni wal ins, wahai puak-puak jin dan juga manusia, siapa di kalangan kamu yang rasa nak lari hari ni?
Cuba dia lari sekarang. Ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Siapa yang dia boleh lari segenap penjuru saat ini, cuba dia lari sekarang ini. Fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Tak ada seorang pun yang mampu lari di saat itu kecuali yang dilepaskan oleh Allah. Kita bergerak lagi menuju satu alam lagi. Alam apa dia? Alam yang disebut dengan alam syurga ataupun alam neraka. Bila sampai berada di alam syurga dan alam neraka, maknanya berakhirlah yang disebut dengan perjalanan dalam hidup kita ini untuk menuju ke sana. Para hadirin sekalian, alam-alam yang saya sebut sebentar tadi, alam itu bukan alam yang dinamakan dengan alam yang menjadi tanggungjawab, tapi alam yang bertanggungjawab, yang dipertanggungjawab ialah alam yang kita berada sekarang ini. Kita berada sekarang ni alam yang dipertanggungjawab, yang kita namakan dengan mukallaf, ataupun kita ditaklifkan dengan tanggungjawab. Sekejap lagi alam yang kita nak lalui ni bukan alam tanggungjawab, tapi alam yang dipertanggungjawab. Kita akan dipertanggungjawab balik, kita disoal balik, takat mana yang telah kamu lakukan. Masuk saja di alam barzakh, alam mahsyar, kemudian alam syurga ataupun alam neraka. Ni dipanggil alam jawapan. Alam jawapan kepada persoalan sepanjang kita hidup di atas dunia ini. Dunia yang kita berada sekarang ni alam yang kita dipertanggungjawab. Kita mesti menanggung dan mesti kita jawab setiap amalan yang kita kerjakan itu. So itulah, bila kita berjumpa dengan alam barzakh, kita tidak ada lagi kehidupan macam kita sekarang ini. Tak ada lagi yang disebut dengan permainan, tak ada lagi sorak-sorai, tak ada lagi hilai tawa. Bila kita masuk di alam barzakh, start daripada di alam barzakh, kita kembali seorang-seorang. Furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu balik seorang-seorang sebagaimana kamu datang dahulu seorang-seorang. Alam yang kita berada sekarang ini sahaja, alam yang disebut dengan alam yang kita diminta supaya kita hidup dalam keadaan yang berjemaah, alam yang kita diminta hidup dalam keadaan yang bebas sebegini. Ini alam yang kita berada sekarang. Sekejap lagi bila kita masuk saja di dalam barzakh, maka kita dipertanggungjawab satu demi satu di antara perkara yang kita lakukan di atas dunia ini. Daripada sinilah, kalau kita perhati dalam ayat Al-Quran Karim cerita tentang bagaimana timbulnya beberapa penyesalan dan penyesalan. Baru timbul penyesalan bila kita dipertanggungjawab, kita ditanya balik, apa yang kamu buat di atas dunia, apa yang kamu lakukan di atas dunia, dan bagaimana kamu bertuhankan Tuhan kamu. Timbul beberapa penyesalan-penyesalan dalam kehidupan manusia di saat mendatang yang akan datang nanti. Timbul penyesalan pada diri kita. Para hadirin sekalian, baca dalam Al-Quran Karim, ramai di kalangan kita ni menyesal. Datang penyesalan. Bila menyesal? Bila tengok malaikat maut. Datang malaikat maut tu, ramai di kalangan kita mula timbul penyesalan. Sebut pada malaikat maut, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tangguh tak sekejap? Jangan bagi mati malaikat. Bila tengok saja dalam keadaan yang malaikat ni nak cabut nyawa kita, mula kita sebut pada malaikat, tangguh sekejap malaikat, boleh tak jangan bagi mati lagi? Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku nak menjadi hamba Allah, nak bersedekah di jalan Allah, dan aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Kenapa baru nak menyesal waktu itu? Kenapa kita tak menyesal waktu mana kita hidup lagi? Waktu mana sekarang ini? Kenapa tak datang timbul penyesalan pada diri kita? Menyesal bila kita dah mula terhantuk baru nak tergadah. Dalam Islam diajar, jangan kamu menyesal waktu itu. Jangan kamu menyesal di waktu mana kamu dah terhantuk baru kamu nak terasa di waktu demikian. Jangan dalam hidup kamu. Lalu Islam ajar, timbulkanlah penyesalan waktu mana kamu hidup lagi. Setitik air mata yang kamu mengalir kerana takut terhadap dosa. Rasulullah ajar pada kita, setitik air mata yang kerana kita takut terhadap dosa kita waktu mana kita hidup ini, jauh lebih bernilai dengan air mata
walaupun keluar darah bagaimana sekalipun kita di alam barzah, untuk penyesalan kita di alam barzah itu. Kita menangis sekarang kerana takut terhadap dosa kita. Kita menangis sekarang kerana bimbang terhadap kesilapan kita ini yang kita nak bawa menghadap depan Allah. Kita menangis waktu mana kita membaca Al-Quran. Kita menangis waktu mana kita salat. Waktu mana kita timbul penyesalan-penyesalan di dunia ini, jauh lebih bernilai daripada kita menangis di saat mana roh kita mula nak dicabut dan dihadapkan di hadapan Allah. Pernah satu ketika waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah jalan saja, Rasulullah tengok sahabat ketawa berdekah-dekah. Sahabat ketawa berdekah-dekah, mengilai ketawa dia penuh dengan hilaian tawa yang indah pada mereka tersebut. Lalu Rasulullah kata apa dia? Lau antum ta'lamuna ma alimni, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, la bakaitum kathiran wala dhahaqqun qalilan, nescaya kamu akan menangis banyak dibandingkan kamu dengan ketawa yang banyak itu. Nescaya kamu akan, kalau kamu tahu apa yang aku tahu. Tetapi oleh kerana hidup kamu ni, sepanjang hidup di dunia ni, kamu tak pandai nak kawal diri kamu. Bila kamu tak pandai nak kawal diri kamu, tak pandai nak urus diri kamu, kamu membiarkan diri kamu terjebak dengan jebakan-jebakan syaitan itu. Kamu membiarkan diri kamu terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh syaitan yang mengganggu diri kamu itu. Kamu ikut hawa nafsu syahwat kamu. Ramai mana di kalangan kita ni, bila dia sejak daripada kecil, dia mengasuh diri dia mengikut hawa nafsu dia. Dia mengasuh diri dia semenjak daripada kecil supaya dia mengikut yang namakan dengan kehendak syaitan dalam hidup dia. Bila dia ikut demikian, bila dia besar, dia menjadi keras hati dia. Bila dia sudah berusia, dalam hidup dia menjadi pejal pada jiwa dia, dia jadi sukar untuk nak mentaati perintah Allah. Tuan-tuan perhati pada diri kita, tuan-tuan. Berapa kali semenjak kita hidup ini, kita menangis teresak-esak terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Dalam hidup kita ni, berapa kali kita bangun tahajud malam. Dalam hidup kita ni, sampai peringkat kita ni tersedan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Semenjak daripada kita hidup ini, berapa kali kita ni berkejaran untuk duduk dekat dengan para alim ulama dalam majlis-majlis ilmu, berkejar diri kita untuk kita nak menambahkan ilmu pada kita. Kita menjadi semakin lama semakin tolol dan semakin tolol dalam hidup. Kita menjadi semakin lama semakin keras dan semakin keras hati kita. Azan-azan yang kedengaran, kita tak rasa lagi dah pada diri kita bagaimana perlunya untuk kita berganjak dan kita bergerak berkejaran untuk solat. Waktu mana kedengaran ada kuliah-kuliah, jarang di kalangan kita nak rasa perlunya untuk kita dekat dan kita dekat dengan majlis ilmu. Peliknya kita, bila ada program Gegar Waganza, kita lah yang depan sekali. Peliknya kita, bila ada program-program bola dan sebagainya, program-program sedemikian rupa, kita lah orang yang utama. Peliknya di saat mana kita kena semakin meninggalkan dunia, tiba-tiba kita semakin tamak dengan dunia. Tamak dengan dunia yang menjadikan diri kita ni tak bersedia untuk menghadap di hadapan Allah. Bila kita ni semakin tamak terhadap dunia, yang menyebabkan di waktu ini kita menjadi keras hati kita. Hati kita ni menjadi keras. Ini di antara sebab mengapa solat kita tak menjadi khusyuk. Ini di antara sebab kenapa kita tak berkejaran untuk membaca Al-Quran. Ini di antara sebab mengapa kita tak rasa nikmat dalam infak kita di jalan agama. Ini di antara sebab kenapa kita suka ambil barang orang. Kenapa kita tak nak bayar hutang orang. Di antara sebab kenapa? Kerana hati kita mula menjadi keras dan menjadi keras, sehingga kan sukar untuk kita nak mentaati perintah Allah. Degilnya kita ini, nak sebutnya tentang MUI, sebelum saya nak sebut tentang persiapan menuju ke jalan abadi ni, saya nak sebut betapa degilnya kita. Degilnya orang kita ni dalam hidup, termasuk kita dan termasuk saya. Di antara kedegilan kita, sampai Allah cerita betapa degilnya kita ni, sampai peringkat bila malaikat nak cabut nyawa kita ni, malaikat nak cabut dah nyawa kita. Kita dah nampak dah malaikat nak cabut nyawa ni, dah kita nampak dah malaikat masuk dalam tubuh badan kita. Kita dah rasa dah
sakit seluruh tubuh badan. Saat mana kita nak yang disebut dengan sakratul maut itu sendiri, waktu mana berlakunya sakratul maut itu sendiri, degil lagi kita. Waktu mana ditarik roh kita daripada hujung kaki. Bila ditarik daripada hujung kaki itu, ramai di kalangan kita ni, dia masih lagi mengagak-agak dan dia meletakkan harapan yang dia boleh hidup lagi saat itu. Dia rasa boleh hidup lagi. Waktu mana roh sudah ditarik dah hujung kaki itu, bila sampai di hujung kaki itu tarik, rasa dah sakit seluruh tubuh badan ini, tak ada tempat yang tak rasa sakit. Rasa dah, nampak dah, malaikat dah berdiri depan muka kita. Malaikat sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah yang kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar ni, dah nampak dah malaikat maut. Malaikat masuk dalam badan kita ni, masuk dah sampai hujung kaki kita. Kita rasa sakit, ngilu. Gigi kita dia pun rasa sakit. Gigi ni sakit, telinga ni berdengung sakit. Kemudian hidung kita ni pun rasa mengecut masuk ke dalam. Lidah kita ni mengisuk dah masuk ke dalam. Bibir ni mengetap, rasa sakit, Allah saja yang tahu. Sakit, ditanya, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, sakit bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang duri, dan melekat badan kamu dengan pohon yang duri itu, direntak turun ke bawah. Sakit tak sakit saat itu? Lalu digambarkan bagaimana sakitnya sakaratul maut ini sendiri. Sampai Allah sebut, malaikat kata, kamu rasa sekarang, kamu rasa sekarang. Wajaat sakratul maut bil haq. Ketika mana datang sakratul maut yang penuh dengan kebenaran, Allah sebut, zalika ma kunta minhu tahid. Inilah yang kamu lari-larikan dalam hidup kamu sebelum daripada ini. Dah rasa dah. Tapi jahatnya syaitan ini, jahatnya nafsu syahwat ini, dia pujuk. Jangan bimbang bro, jangan bimbang. Tak mati bro, tak mati bro. Relax bro, dia turun balik ni, dia turun balik ni. Roh ni baru ditarik, baru ditarik daripada hujung kaki sampai ke lutut baru. Sampai ke lutut baru. Kita pun rasa dah sakit ni sampai ke lutut. Bila sampai ke lutut, kaki, telapak kaki kita ni tak bergerak dah. Bila tak bergerak, telapak kaki tu dah tak bergerak dah, telapak kaki ni. Kemudian roh ni ditarik lagi oleh malaikat. Malaikat tarik lagi, heret lagi, tarik roh kita ni daripada lutut sampai ke pinggang kita. Bila sampai di pinggang, sampai saja di pinggang, sejuk di pusat kita, sejuk jadi pusat kita. Bila sejuk di pusat ni, teragak-agak lagi, tak mati ni, tak mati ni. Dia sebut tak mati ni, jangan bimbang. Syaitan sebut, roh ni turun, roh turun. Memang waktu mana naik sampai ke pusat kita ni, tiba-tiba sejuk di pusat kita ni, turun balik, turun sampai ke hujung zakar bagi orang lelaki. Turun balik, turun, tengah-tengah turun tersebut, turun tu, syaitan sebut, tengok, aku dah sebut tadi, memang turun. Syaitan sebut, tengok dia sedang turun kan, aku dah bagi tahu, jangan taubat, jangan taubat, jangan taubat lagi. Dia pun turun, turun sampai di hujung saja, sampai di bawah, di hujung zakar kita ni. Bila sampai di saat tersebut, sampai di bawah tahap apa kita ni, turun saja ni, tiba-tiba dia mendadak naik, zup naik tersebut, rup di halqum terus. Waktu mana sampai di halqum ni, mulut sebut terus, inni tubtul an, sekarang saya taubatlah ya Allah. Baru nak taubat. Waktu mana roh kamu di hujung kaki tadi, kamu tak nak taubat. Sampai di halqum baru kamu nak taubat. Saya nak sebut betapa tololnya manusia. Bila sampai di halqum ni, kebanyakan manusia Allah rakam dan Allah sebut dalam Quran. Mulut dia sebut apa dia? Inni tubtul an, sekarang saya taubatlah ya Allah. Allah sebut apa dia? Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tak dianggap taubat dah dalam hidup kamu, hidup dalam keadaan buat benda-benda yang buruk. Bila sampai di halqum, baru kamu sebut inni tubtul an, sekarang saya taubatlah ya Allah. Allah sebut tak dianggap taubat dah. Bila sampai di halqum, baru kamu nak taubat sekarang. Mereka tanya terus, kalla idza balagatit taraqi
wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffati as-saq bis-saq. Bila sampai di halqum ni, malaikat tanya, wa qila man raq, siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Siapa yang boleh pulangkan balik? Tadi kamu rasa dia turun, dah sampai di halqum ni, wa qila man raq, siapa yang boleh pulangkan balik? Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia pun rasa mati dah aku ya Allah. Wa dhanna annahu al-firaq wal taffati as-saq bis-saq, mata diterbeliak, pandang kanan dan pandang kiri, yang dianya tak tahu dah, habis dah aku ya Allah, habis dah. Dan tak ada nilai di saat itu, walaupun harta benda sebanyak mana pun, pengaruh sebesar mana pun, jawatan sehebat mana sekalipun, kamu mempunyai rupa paras secantik mana pun, semua tak bernilai. Di saat itu menjadi pucat dan lesi, menghadap di hadapan Rabbul Jalil, menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyesal. Kenapa nak menyesal di saat demikian? Waktu mana kita hidup, kita tak ada timbul penyesalan pada kita. Bila roh kita ni sampai di halqum, bila keluar saja, kita mula nampak terus, mula perjalanan hidup, perjalanan yang disebut dengan alam barzah. Mula masuk di alam barzah. Keluar saja roh kita daripada mata kita, kita nampak roh ni keluar daripada mata kita, nampak masuk dalam satu bekas. Kita pun mula dibawa menghadap depan Allah. Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin bagi orang mukmin, ataupun tentukan dia dalam neraka Sijjin bagi yang tidak mukmin. Turun balik roh ini, berada di hujung kepala masing-masing. Kita mula nampak siapa yang datang nak ziarah mayat kita. Kita boleh rasa saat mana orang buka muka kita, orang pandang muka kita. Kita boleh rasa saat mana orang mula mandikan jenazah kita. Orang mula usap saja badan kita ni, kita sebut terus perlahan-perlahan, sakit mati tadi belum habis lagi, kita sebut. Sakit mati tadi belum habis lagi. Bila orang mula kapankan jenazah kita, orang mula siapkan tu badan kita ni, orang usung jenazah kita, kita boleh bilang berapa orang yang nak solat jenazah kita. Kita mula rasa saat mana orang usung jenazah kita. Kita boleh rasa saat mana jenazah kita dibawa ke pembaring, dibawa kepada liang lahat. Di saat mana jenazah kita mula letak saja di hujung kubur kita sebelum diturunkan itu, kita nampak dah dua orang malaikat muka dan nakir berdiri di hujung kaki kita, warna hitam kebiru-biruan. Mula kita diturunkan. Turun saja jenazah kita. Bila turun saja jenazah, kita rasa terus lepom terus. Rasa terus. Turun jenazah, berlaku himpitan kubur. Kemudian diletak jenazah kita. Kemudian kita nampak saja suasana di barzakh ini. Kemudian kita bangun, muka depan muka kita tanah. Bila kita mula dibuka muka kita, kita bunyi suara di bawah telinga kita ni, kedengaran suara menyebut, selamat datang wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu sebentar lagi. Kita mula hidup di saat itu. Saat mana orang mula tutup liang lahat kita, kedengaran tanah-tanah yang mula turun. Tanah-tanah yang mula turun ini, bila turun tung bunyi tanah-tanah yang turun tersebut, bila bunyi saja semakin sayup, kita nampak dah malaikat, dua orang malaikat hujung kaki kita mula bergerak, datang diri depan muka kita, mula halau salat kita, mula halau zakat kita, halau semua. Satu je yang dia tak boleh halau, yang disebut dengan Al-Quran, yang sering kali kita bangun dan kita baca sebelum mana subuh. Waktu tu kebanyakan mulut manusia sebut, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup kembali ya Allah. Kenapa nak hidup balik? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagi peluang aku nak hidup balik ya Allah. Kenapa nak hidup? La'alli a'malu salihan fima tarak, aku nak buat balik amalan salih ya Allah, yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu ya Allah. Nak buat balik amalan salih, baru nak buat. Dalam kubur baru nak buat. Saat mana kita dah mula ditutup liang lahat kita, katanya Allah jawab pada malaikat, kamu jawab pada orang yang telah terbaring ni, kamu sebut pada dia, kalla, sekali-kali tak mungkin kamu boleh hidup. Inha kalimatun huwa qailuha, mulut je sebut yang dia nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun, sedangkan di belakang kamu kena melalui saat barzakh
sampai kamu dibangkitkan balik menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pelik tuan-tuan, saya sering kali sebut yang ni. Pelik kan? Kenapa mereka nak hidup? Padahal orang dalam kubur ni, kalau kita tanya pada mereka, daripada 10,000 yang meninggal dunia, ulama-ulama kata daripada 10,000 yang meninggal dunia, hanya lebih kurang 2-3 orang je tak nak hidup balik. 9,997 orang ni semuanya nak hidup balik. Orang mukmin bila tanya nak hidup balik, tak nak. Dalam hadis Rasulullah sebut, bila tanya pada orang mukmin, kamu nak hidup? Tak nak. Kenapa tak nak? Sakit mati, sakit sakaratul maut tu terbau-bawa sampai ke dalam kubur ini, wahai malaikat. Tak sanggup nak melalui sakaratul maut. Tak pernah berlaku macam ni. Sakitnya, ngilunya, ngerinya, saat yang tak pernah dilalui dalam kehidupan. Tiba-tiba ada makhluk Allah yang disebut dengan manusia ni nak hidup kembali. Kenapa nak hidup balik? Kenapa nak hidup balik? Kerana tak buat persiapan, tak bersiap di kalangan kita. Kenapa kita nak hidup balik? Saya pasti ada 2-3 benda menyebabkan nak hidup balik ini. Yang pertama, kerana kita tak bersiap. Ada di kalangan kita ni yang hidup dalam keadaan tak bersiap, dalam keadaan masing-masing leka dan hanyut. Orang yang hidup tak ada persiapan. Ramai di kalangan kita ni yang hidup, biarkan perjalanan hidup dia kosong dan kosong dalam hidup dia, membuang masa-masa perjalanan hidup, tak tahu dah terarah ke mana. Masa mana dalam hidup kita tak bersiap langsung, tak ada persiapan langsung. Bersiap apa dia ustaz? Tak bersiap apa dia? Bangun tahajud malam pun tidak, bersedekah pun tidak. Dia ada ke tak ada harta benda? Ada, tapi dia tak bersiap. Dia ada masa ke? Dia ada masa, tapi dia tak bersiap. Ramai di kalangan kita ni tak bersiap, tak ada persiapan dalam hidup. Tahu-tahu dia mati dalam keadaan dia tak bersiap. Antara tanda dia tak bersiap apa dia? Dia tak membaca Al-Quran Karim. Tanda kita tak bersiap apa dia? Tak berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita tak bersiap apa dia? Bila kita tak bangun tahajud malam. Kita tak buat dosa dengan orang. Ada orang yang hidup atas dunia, dia tak buat dosa dengan orang, tapi dia buat dosa pada diri dia sendiri. Buat dosa pada diri sendiri ni ramai di kalangan kita yang melakukan kerja-kerja sedemikian rupa, yang menyebabkan dia tak bersiap langsung dalam hidup. Persiapan apa yang kena ada? Saya biasa sebut persiapan ilmu. Persiapan ilmu ni ramai di kalangan kita ni tak ada ilmu. Tak ada ilmu pun, tak ada persiapan untuk nak menghadap depan Allah. Ilmu apa yang perlu ada? Ilmu Al-Quran dan ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua benda ni tuan-tuan, mengaku saja di kalangan kita, ramai di kalangan kita ni Quran pun tak boleh baca. Quran pun tak boleh baca. Bayangkan dia nak menghadap depan Allah bagaimana? Saat mana dia menghadap depan Allah, di saat mana Quran pun dia tak ada. Allahu Akbar. Apatah lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak faham. Bagaimana dia nak menghadap depan Allah waktu mana dia bersendirian di dalam kubur nanti. Ini sebab di antara persiapan yang tiada. Yang pertama. Yang kedua, hidup dalam keadaan terlampau berani dalam melakukan maksiat pada Allah. Bila terlampau berani dalam melakukan maksiat pada Allah, hidup di atas dunia ni berani sangat lawan perintah Allah. Pun ada juga di kalangan kita yang lawan perintah Allah ni, lawan terang-terangan. Kita sebut pada dia, kamu tak takut neraka? Dia tak takut. Kamu nak masuk syurga ke? Nak, dia sebut. Habis tu macam mana? Dia kata kalaulah kena masuk juga neraka, biar je lah, dia sebut. Habis syurga kalau boleh nak dapat, tapi kalau tak dapat pun nak buat macam mana, dia sebut. Yang hidup dalam keadaan tak bersungguh-sungguh, yang lebih malang lagi, terang-terangan buat benda yang dilarang oleh Allah. Tuan-tuan tak pernah tengok ke orang perempuan berjalan tak tutup aurat, yang terang-terangan lawan perintah Allah? Tuan-tuan tak pernah tengok ke orang lelaki yang berjalan dalam keadaan pakai seluar pendek, yang terang-terangan lawan perintah Allah? Tuan-tuan tak pernah tengok ke orang yang hidup dia tak solat, dalam melakukan maksiat, minum arak, buat benda yang dilarang oleh Allah?
Orang yang demikian, kalau kita tanya pada dia, kenapa kamu buat demikian? Kenapa kamu lakukan sedemikian rupa? Dia jawab, hidup ni sekali je bro, dia sebut. Hidup ni sekali je. Lepas pada hidup ni kita mati. Dia sebut, bila kita mati, kita tak ada apa-apa dah. Sebut. Kita kata tak, lepas pada mati ni, ada lagi kehidupan lepas pada kematian. Kita sebut pada mereka, tiap-tiap mereka yang mati, jangan nampak jenazah dia kosong begitu. Kamu jangan nampak yang kita macam kita ke bumi satu jenazah, bagaikan kita ke bumi bangkai biawak, bangkai anjing dan kucing begitu saja. Tidak. Setiap kali mana kita ke bumi jenazah, di sebalik yang pengkebumian itu, satu benda yang menggemparkan dalam hidup dia yang dia akan lalui. Ada di kalangan kita yang dia sebut, dia jawab, peduli apa engkau dengan aku? Dosa aku, dosa aku. Dosa engkau, dosa engkau. Kita kata, iyalah, dosa engkau, dosa engkau. Dosaku, dosaku. Masalahnya kita ni akan mati semua. Dia kata mati pun, kubur engkau, kubur engkau, kubur aku, kubur aku. Dia sebut demikian. Kita jawab, iyalah, kubur engkau, kubur engkau, kubur aku, kubur aku. Masalahnya bila mati nanti kubur engkau sebelah kubur aku. Bila kubur engkau sebelah kubur aku, berdengung aku dalam kubur nanti. Bagaimana manusia yang degil dan degil. Allah cerita orang ni, orang yang jenis yang kedua ni, tak bersiapnya dalam hidup, bahkan terang-terangan melakukan maksiat pada Allah. Falamma nasu ma zukiru bi, orang yang lupa segala peringatan Allah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai, kami buka segala pintu maksiat yang mereka ingin lakukan. Sampai bila mereka ingin lakukan ini? Hatta iza farihu bima utu, sehingga mereka rasa seronok dengan maksiat yang mereka lakukan itu. Tengah-tengah seronok maksiat yang mereka lakukan sebut, akhaznahum baghtatan, kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa izahum mublisun, di waktu itu tercengang-cengang dia masuk dalam kubur dalam keadaan tak bersiap menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ini kumpulan yang kedua yang digambarkan tentang mengenai hidup dalam keadaan melawan perintah Allah, terang-terangan lawan perintah Allah. Dan orang yang tiga yang tak bersiap siapa? Yang dia membiarkan dalam hidup ini terpikat dan terpesona dengan kesesatan jalan hidup di dunia ini. Orang yang dia memang terikat dengan dunia, bila hidup di atas dunia ni dalam keadaan tak bersiap betul-betul dia ni, dia terikat dengan kehidupan dia. Turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Orang tanya, kamu kerja apa dalam hidup kamu? Turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap ni, kerja duit ustaz. Kerja duit, biar banyak sikit duit yang dapat. Kita tanya balik, bila kamu mati nanti, kamu bawa ke duit ni? Tak bawa ustaz, kena tinggal juga disebut. Kena tinggal juga. Habis tu yang kamu beria sangat, memang adat dunia, kena kerja duit sebegini. Dia menjadi sesat dengan dunia ni. Yang sesat dengan harta, sesat dengan harta. Yang sesat dengan jawatan, sibuk dengan jawatan. Turun pagi berkejaran untuk dapatkan jawatan. Jawatan ni bukan besar sangat pun, jawatan kecil je, JKKKKKKK. Jawatan paling halus je jawatan, tapi berebut nak pegang jawatan. Kenapa? Bila pegang jawatan kita jadi hebat. Bila ada jawatan, projek itu datang. Bila ada jawatan, kita mempunyai pengaruh yang ramai. Ini pun satu penyakit yang sedang dihadapi di kalangan kita. Sesat dengan jawatan dia, sehingga kan dia menjadi kejaran dalam hidup dia yang dia tak perlu pun untuk dia gunakan bila dia masuk dalam kubur nanti. Ada juga kumpulan yang ketiga yang sesat lagi dengan rupa paras yang cantik, terpikat dengan rupa paras dia, sibuk dengan kecantikan badan. Yang perempuan sibuk dengan kuputih senang itu. Yang perempuan sibuk nak memutihkan wajah. Yang nak muka dia jadi putih, muka dia jadi putih, lengan hitam legam dia, sibuk dengan memutihkan muka. Manakala yang laki sibuk nak berbadan sadu. Yang laki nak berbadan sadu. Sadu ni tahu maknanya apa dia? Sasa bodoh dia panggil dia. Nak sebutnya sibuk nak berbadan kental. Yang laki sibuk dengan badan dia, nak suruh badan ni sebut biar nampak berketul-ketul badan dia. Badan berketul untuk apa?
Badan berketul ni untuk apa? Kita tanya balik, untuk apa badan berketul? Kita tak boleh jawab. Ramai di kalangan kita kata, badan berketul ustaz, biar nampak sasa. Kenapa dengan sasa? Nak pakai seluar dalam, nak naik pentas dia suruh. Tu je kerja dia. Tak ada kerja lain. Nak gambarkan tentang bagaimana nak suruh nampak kental badan dia. Tak ada manfaat langsung. Bagaimana terpesonanya dan tersesatnya dengan dunia. Tersesat dengan dunia. Bila masuk dalam kubur, terkejut dan tergamam. Badan muka putih tadi menjadi pucat lesi menghadap di hadapan Allah. Bila menghadap depan Allah, badan besar tadi tak ada apa-apa nilai pun di sisi malaikat. Di saat mana dia menghadap depan Allah, pengaruh yang ramai. Bila menghadap depan Allah, tak ada seorang pun yang bersama dengan dia untuk terjun dalam kubur dan tinggal bersama dia dalam kubur di saat itu. Apa yang perlu kita lakukan saat-saat yang kita hidup ni, perhatian sekali. Apa benda yang kita kena ada? Saya nak suruh ada 2-3 perkara yang perlu ada supaya tidak menyesal. Yang pertama, tambahkan keyakinan dalam beragama. Sepanjang kita hidup ni, biar semakin yakin dengan Islam. Tambahkan kekuatan keyakinan dengan Islam. Sampai peringkat Allah sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan benar-benar Islam. Allah sebut ni, nak suruh kamu mati. Di saat mana kamu mati, mulut kamu terulang menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak berhenti. Mulut kita disebut Allah, 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 sampai penghujung nyawa kita keluar daripada jasad itu. Kenapa kita boleh sebut demikian? Jawabnya kerana keyakinan yang ada pada diri kita. Bila kita ada keyakinan dengan Islam, baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila malaikat nak cabut nyawa ni, malaikat sebelah kanan ni sibuk sebut bagi tahu pada malaikat sebelah kiri. Sebut malaikat ni sebelah kanan dan kiri ni sebut pada malaikat yang cabut nyawa, cepat-cepatlah keluarkan dia daripada tubuh badan dia. Malaikat sebelah kanan kata, tak, kami sedang mencari mana la ilaha illallah yang ada dalam tubuh badan dia, yang dia hidup dengan la ilaha illallah. Hidup dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni, maknanya kamu jangan bercampur sikit pun pahaman lain dalam Islam. Jangan campur dengan ajaran sesat, jangan. Islam jangan campur dengan nasionalis. Jangan campur dengan pahaman liberalis. Islam jangan dicampur dengan pahaman Syiah. Islam jangan dicampur dengan ajaran Ayah Pen dan seumpama. Islam ni, al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Jangan campur aduk dengan sekularis. Jangan bercampur dengan liberalis. Belajar apa yang telah berlaku pada Kasim Ahmad yang mati baru ni. Belajar dengan dia. Belajar dengan kematian Kasim Ahmad. Bila dia mati, mana geng-geng anti hadis yang datang nak ke bumi mayat dia? Bila dia mati, bila dia meninggal dunia, mana sistem Islam? Sistem in Islam ada yang kata kamu ada penyelesaian, kamu ada penyelesaian. Bila masuk dalam kubur, tak ada satu pun ajaran yang boleh tolong kamu kecuali Islam yang boleh tolong orang masuk dalam kubur. Ambil selain daripada Islam, semua tak diterima di sisi Allah. Wa man yabtaghi islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang cari selain daripada Islam dalam hidup dia, tidak diterima di sisi Allah. Masuk dalam kubur saja menyesal terus. Mana geng-geng liberal, puak-puak liberal yang selama ni puak-puak liberal kata kami inilah Islam yang betul, cara kami yang betul. Bila Kasim Ahmad mati, mana geng-geng liberal? Mana puak-puak liberal? Tak datang. Puak-puak liberal tak datang. Mereka tak tahu macam mana cara nak buat. Yang hanya boleh tolong orang masuk dalam kubur hanya Islam. Islam je. Bila seorang meninggal dunia, dia terpaksa tinggal nasionalis, dia terpaksa tinggal sekularis, dia terpaksa tinggal izm-izm yang lain yang dibawa untuk menghadap depan Allah hanya Islam. Yang pelik, bila hidup atas dunia, kenapa kamu tak bersama dengan Islam? Bila hidup di atas dunia, lawan Islam, lawan para alim ulama, kata caci maki para alim ulama. Bila masuk dalam kubur,
baru kamu nak cari Rasulullah, baru kamu nak cari para alim ulama. Terlewat bro, kita sebut demikian. Dah terlambat di saat itu. Bila kita dah masuk dalam kubur saja, hanya yang boleh tolong kita adalah Islam. Dan Islam ini perlu diyakinkan. Semakin kita lama hidup, semakin tambah keyakinan. Semakin kita lama kita hidup, semakin kuat keyakinan kita dengan beragama. Tuan-tuan akan tanya, mana bukti Ustaz keyakinan dalam beragama? Tuan-tuan boleh tengok, semakin berusia dalam hidup kita ini, semakin kita ni bergebuk saf yang pertama dalam salat kita. Itu tanda kita berkeyakinan dengan agama. Kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan berkeyakinan dengan agama ataupun tidak, bila datang Islam dengan datang selain daripada Islam, kita tolak selain daripada Islam. Kita hanya mengambil Islam. Hanya kita mengambil Islam. Di waktu itu baru kita berkeyakinan dengan Islam, berkeyakinan dengan agama. Kalau bertembung di antara Islam dengan izam-izam yang lain, kita tolak izam yang lain. Hanya Islam yang kita boleh terima. Dalam bidang sosial kita terima Islam, dalam bidang ekonomi kita terima Islam. Bila kita pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buat cara Islamik, cara akaun Islamik ke nak simpan cara konvensional? Kita tak ada jawapan yang lain, kita sebut Islam. Saya nak cara Islam. Jangan kita tanya sebagaimana ditanya oleh kebanyakan di kalangan kita. Bila sampai saja pegawai bank tanya, nak buat cara Islamik, cara konvensional ke cara Islamik? Dia tanya balik, mana yang untung? Dia tanya, mana yang untung? Maknanya kamu tak yakin dengan Islam. Itu dalam ekonomi. Dalam pendidikan sama juga. Pendidikan ibu-ibu dan ayah sekalian, tolong tuan-tuan, jangan tuan-tuan tak yakin dengan Islam. Pendidikan Islam ni, kalau orang tanya pada kita, tak hantar nak menghafal Quran ke? Kita jangan petikai. Jangan sebut ada masa depan ke? Kita tanya balik, sekolah agama nak suruh anak saya kerja apa nanti? Orang kita tanya kan ni, tak yakin. Habis tu kamu yakin dengan sekolah mana? Sekolah sekular? Kamu lebih yakin dengan sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama? Pelik kan? Orang kita pelik tak pelik ni, sampai peringkat tak yakin dengan sekolah agama. Dia sebut tak ada kerja nanti, tak tahu masa depan bagaimana nanti. Kita tanya balik, habis tu yang sekolah sekular ni ada masa depan? Sekolah yang macam ni ada masa depan? Ramai mana yang menganggur, ramai mana di kalangan kita terpengaruh dengan gejala-gejala yang kurang sihat dalam hidup, punca daripada pendidikan-pendidikan yang tak datang daripada sumber keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main tuan-tuan. Orang kita kan, macam saya sebut, bukan saya nak nafikan sekolah menengah biasa, tidak. Saya tak nafikan yang tu, tapi saya nak sebut prioriti, keutamaan dalam hidup. Mana yang lebih utama? Ajar Al-Quran dan hadis Rasulullah kah, ataupun mengajar pelajaran-pelajaran yang lain sebelum daripada mereka memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah? Bagaimana kita hantar anak-anak kita belajar? Saya dahulu sempat belajar sejarah para miswara dalam hidup saya. Bila saya habis belajar saja, saya tak guna pun para miswara dalam hidup saya. Yang saya guna uping dan iping je sekarang. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita belajar. Mengapa kita belajar satu benda yang kita tak ada manfaat untuk hidup kita? Bukan saya nak menafikan tidak ada manfaat langsung, tidak. Tapi mata pelajaran yang perlu saya guna sekarang apa dia? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Al-Quran dan hadis tidak diajar dalam hidup anak-anak kita dan keluarga kita? Maknanya kita tak yakin dengan Islam. Apatah lagi dalam bernegara, dalam bermasyarakat, orang kita tak terima politik Islam. Politik Islam, adakah politik dalam Islam besar? Politik suku, agama suku kan disebut. Ustaz ni bercakap politik-politik ni, ustaz kena gam tahu dia sebut. Ustaz tak takut ke kena gam? Nak sebutnya gambaran bagaimana orang kita tak yakinnya dengan politik Islam. Kalau kita kata tak ada politik Islam, yang Rasulullah merintah di Madinah tu dengan guna apa dia? Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah merintah dengan cara apa dia? Kalau tak guna politik Islam. Politik Islam ni jelas dalam Islam. Masyarakat politik lain, dia tak nak orang Islam terlibat dengan politik. Bimbang bila kuasa politik ini berada dalam genggaman orang Islam, ia menyebabkan tiada kebangkitan lagi yang disebut pahaman-pahaman yang lain daripada Islam. Yang tu mereka bimbang. Bila kita sebut politik Islam,
ada dosa pahala, ada syurga neraka. Ini gambaran yang kita kena faham di kalangan kita. Yang di kalangan kita sampai peringkat orang kita mempertikaikan syariat agama. Orang kita berani. Bila kita letakkan syariat beragam, orang kita bertikai. Betul ke tak betul? Ini ajaran parti politik tersebut, bukan ajaran disebut agama. Kita sebut, tunjukkan macam mana politik Islam yang kamu faham dalam kehidupan kamu. Tak boleh sebut. Ni bercakap banyak kan confirm kena gam malam itu. Nak sebutnya tentang bagaimana tak ada keyakinan dengan beragama. Yang pertama, tolong tambah keyakinan dalam beragama. Belum kita menghadap depan Allah. Kenapa? Bila dekat nak menghadap depan Allah, gangguan apa yang berlaku? Gangguan yang disebut keyakinan berlaku. Dekat nak menghadap ni, bila roh kita sampai di halqum, syaitan sebut, jangan mati dalam Islam, matilah dalam Yahudi. Abah dahulu mati dalam Yahudi. Bila kita nak mengucap juga, syaitan datang menyamar menjadi arwah ibu kita. Disebut, wahai anakku, jangan mati dalam Islam, matilah dalam Kristian. Ibu mati dalam Kristian dahulu. Sambil goyangkan buah dada dia, tunjuk buah dada inilah yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Matilah dalam Kristian. Di taman tuan-tuan ni, syaitan taman tuan-tuan ni, dia tak sebut matilah dalam Yahudi tuan-tuan. Taman apa ni? Taman akid ke apa ni? Nak sebut taman akid ni, syaitan taman ini dia tak sebut matilah dalam Yahudi. Orang kawasan ni tak kenal pun Yahudi, tapi dia akan sebut apa dia? Wahai anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Wahai anakku, matilah kamu dalam Islam nasionalis. Matilah kalian dalam Islam pragmatis. Matilah dalam Islam sekularis. Matilah dalam Islam yang ada ini. Akhirnya kita mati dalam keadaan kita tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir hidup dia? Rasulullah sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir umrihi dakhala al-jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir kehidupan kamu, dijamin kamu masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak sebut la ilaha illallah ni bukan sebut dengan mulut, dengan hafalan, tak. Sebut dengan perbuatan dan amalan yang kita kerjakan. Tak mudah tuan-tuan. Tuan-tuan, nak sebut tak mudah tak? Mudah ke tak mudah? Kita nak jawab nikah tu pun, nak jawab nikah kan, bila nikah ni nak jawab saya terimalah nikah ini dengan mas kahwin sekian-sekian, patutnya mudah je kita sebut. Bila imam sebut saya kahwinkan kamu dengan sekian-sekian, dengan mas kahwin sekian-sekian kerana Allah Ta'ala, disebut saja begitu, kita patut jawab saya terimalah nikah dia dengan mas kahwin sekian-sekian kerana Allah Ta'ala. Kita boleh jawab macam tu je, selesai dah. Tapi tak boleh. Ramai mana orang tak boleh. Bila Tok Imam kata saya nikahkan kamu, dia pun jawab balik saya nikahkan Tok Imam balik. Nak sebut je tak boleh. Padahal nikah ni benda yang hidup, benda yang hidup, tak boleh jawab. Kalau masuk dalam kubur nak mati lagi tak boleh jawab. Jangan ingat-ingat setengah-setengah orang tu dia boleh jawab tu, dia buat suka dia yes dia hanya suka terus. Kenapa boleh jawab sebut? Belum lagi bro, belum lagi. Nanti belum dekat-dekat nak meninggal dunia, kalian boleh mengucap tak boleh mengucap. Yang ni perkara yang pertama dalam hidup yang kita mesti jaga. Yang kedua, tolong jaga ibadah. Tolong jaga ibadah. Belum menghadap depan Allah, persiapan nak menghadap depan Allah ni apa dia? Jaga ibadah. Ibadah apa kena jaga? Solat. Solat tolong jaga. Jangan tinggal walaupun satu rakaat. Jangan tertinggal dan jangan sengaja tinggal. Rasulullah sebut, man tarakas salatu muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang tinggal semayang dengan sengaja, maka jatuh kafir yang nyata dia pada Allah. Jangan tinggal tuan-tuan. Sesusah mana pun kita kena solat. Tak boleh solat sambil berdiri, ambil kerusi duduk. Kalau tak boleh duduk, baring. Kalau tak boleh baring, solat dengan mata. Solat dengan mata. Kalau mata kalian dicungkil, solat dengan hati. Kalau kalian tak boleh solat juga dengan hati, itu tanda kalian dah mati. Nak sebutnya kena solat. Dalam hidup kita ni kena solat. Tak ada alasan yang tak solat. Kecuali bagi orang perempuan yang uzur saja, Allah bagi rukhsah pada diri dia untuk dia tak tinggalkan solat, tapi dia dapat pahala solat sebagaimana dia solat tiap-tiap masa dan tiap-tiap ketika.
Kelebihannya Allah jadikan. Satu orang perempuan tak perlu makan pil menahan yang disebut dengan darah kotor, tak perlu. Kalau kalian nak pergi buat umrah, kalian tak perlu untuk nak tahan makan pil untuk nak tahan tersebut. Kerana yang perlu kalian dapat yang disebut dengan umrah, pahala umrah. Bukan kalian perlu dapat untuk nak tawaf dan selfie depan Baitullah Al-Haram, tidak. Yang perlu kita dapat ialah pahala umrah. Bila pahala umrah tiba-tiba kita uzur, kita dapat tak pahala umrah? Confirm dapat pahala umrah tadi. Yang tu yang besar. Bukan kita nak gambaran yang kita perlu tawaf. Apa yang kita dapat, yang perlu kita dapat pahala tanpa kita buat kerja. Menandakan Allah bagi kelonggaran bagi orang perempuan yang uzur. Bila dia uzur, Allah bagi rukhsah untuk dia. Untuk apa dia? Dapat pahala free tanpa dia buat kerja. Tapi bagi orang lelaki, kamu jangan beralasan, saya tak solat ustaz. Kenapa tak solat? Saya uzur juga. Kamu tak ada alasan, wahai orang lelaki. Solat dalam hidup. Kalau kalian tinggal solat, kalian kena bersedia untuk menempah neraka Allah. 1 rakaat 80,000 tahun dalam neraka Allah. Kena 2 rakaat 160,000 tahun dalam neraka Allah. Kena sehari suntuk tinggal solat 17 rakaat. Kalian kena bersedia terus 1.36 juta tahun dalam neraka Allah. Bila ditanya, ma lakum fi saqar, kenapa kamu dicampak dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Lalu dia jawab, kami di atas dunia tak termasuk di kalangan orang yang solat. Jaga solat, ibu-ibu dan ayah-ayah, terutama orang lelaki. Bila kalian dah solat, jaga solat 5 waktu sampai usia 50 tahun. Kita jaga solat 5 waktu, jagalah solat berjamaah pun. Jaga solat berjamaah. Usia 50 tahun, kalian tidak layak lagi solat di rumah kalian. Kalian kena solat berjamaah di surau dan di masjid. Bila solat kena jaga berjemaah, 2 waktu ini jaga sangat. Solat 2 waktu ni jaga. Solat isyak berjemaah dan subuh berjemaah. 2 waktu ini menjadi tanggungjawab bagi orang lelaki. Orang lelaki kena jaga. Kenapa? Ini tanda kamu mukmin dan kamu bukan seorang yang munafik. Bila kamu boleh jaga solat 2 waktu ini, tanda kamu seorang mukmin dalam hidup. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapati suami ibu-ibu sukar sembahyang subuh berjemaah dan isyak berjemaah, ibu-ibu sedang memiliki suami yang munafik dalam hidup. Ibu-ibu sedang memiliki suami yang munafik. Tapi malam ni jangan sebut lagi. Jangan balik ke rumah nanti sebut terus. Confirm dah bang, munafik dia sebut. Saya baru belajar tadi je. Abang pagi tadi pun tak pergi sembahyang subuh. Jangan sebut lagi. Kerja ibu-ibu apa dia? Tolong pujuk suami masing-masing datang sembahyang subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Kerja ibu-ibu tiap-tiap hari kerja demikian. Pujuk bang, dah nak azan isyak, pergi bang untuk sembahyang berjemaah. Abang tak ada solat-solat kat rumah, tak payah bang. Bawa anak-anak lelaki, pujuk anak-anak lelaki kita ni. Subuh-subuh kejut dia, bangun. Suami kita, bangun bang, sembahyang subuh berjemaah. Abang pergi kat masjid sembahyang 2 rakaat je. Bukannya susah pun. Guna bahasa yang lemah lembut. Bila suami tarik je kain semut, dia tarik tersebut, dia tutup juga telinga, tak nak dengar, kita tarik slow-slow kain semut dia, bisik dekat telinga dia, ma rabbuka, ma rabbuka, dia bikah bangun terus. Nak suruh bangun. Bila tak nak bangun juga, angkat tangan doa, ya Allah, lembutkanlah hati suami aku ini, ya Allah, ringankanlah jasad dia, ya Allah, bagilah kekuatan untuk dia pergi salat subuh berjemaah, ya Allah. Bisik di telinga dia dan ingatkan dia untuk dia datang salat subuh berjemaah dalam hidup dia, sampai bila kena pujuk, sampai kita mati ataupun suami kita mati. Jangan berhenti daripada memujuk. Gunakan bahasa yang lemah lembut, jangan guna bahasa yang kasar-kasar. Jangan kejut suami ni, bangun bang, pergi sembahyang subuh berjemaah, pergi. Muka munafik je seorang-seorang, makan penampar tawa kita bagi kita. Jangan guna bahasa yang kasar-kasar, guna bahasa yang lemah lembut. Kejut suami kita ni sampailah dia datang dan dia bangun untuk jaga solat berjemaah. Kemudian yang berusia 60 tahun ke atas, jangan tinggal lagi bangun tahajud malam. Tahajud setiap malam. Kenapa orang tanya mula tahajud ni? Saya dah hampir dengan kematian.
Saya perlu untuk menjadikan kubur saya indah di saat mana saya menghadap depan Allah nanti. Saya sedang melukis lukisan yang indah untuk kubur saya nanti. Bila saya bangun tahajud malam, saya sedang mewarnakan, saya sedang mengindahkan kubur saya dengan tahajud-tahajud saya yang menjadikan lukisan-lukisan yang indah. Saat mana kita di dalam kubur nanti, kita akan berbangga. Saat mana kita dalam kubur nanti, mereka tayang balik bangun malam kita. Bila mereka tayang balik, kamu tengok, kamu bangun tahajud, waktu mana kamu hidup dahulu kan. Mereka tunjuk kita sujud, kita menangis, teresak-esak dalam sujud kita. Waktu tu kita akan berbangga yang amat sangat. Alhamdulillah, aku telah memenuhkan masa hidup aku dengan tahajud-tahajud yang indah dalam hidup aku, kerana aku tidak lupa kepada Allah sepanjang aku hidup ini sendiri. Kalian tunggulah saat kita dalam kubur nanti, mereka tayangkan balik amalan-amalan. Ini di antara benda yang penting yang kita kena lakukan. Dalam ibadah, tolong baca Quran. Banyakkan baca Al-Quran dalam hidup kita. Dalam ibadah, tolong banyakkan infak. Infak ni sedekah tiap-tiap hari, bukan sekali seminggu, tidak. Jangan tunggu sekali seminggu. Sedekah setiap hari. Jadikan amalan setiap hari kita ni bersedekah. Sedekah dan sedekah. Jangan tertinggal daripada kita berterusan dan berterusan bersedekah. Bersedekah sampai bila? Sampai kita mati menghadap depan Allah. Kita tak tinggal lagi harta-harta yang menjadi pertikaian untuk kita menghadap di hadapan Allah nanti. Jangan kita mati, anak-anak kita berkelahi. Jangan kita mati, isteri kita berebut harta dengan adik-beradik kita pula. Jangan sampai peringkat kita meninggal dunia, tiba-tiba bercakaran di antara satu sama lain. Satu kemenangan yang paling dahsyat di saat mana kita berada seorang-seorang di dalam kubur nanti. Tuan-tuan tak rasa? Tuan-tuan tak rasa orang dalam kubur sedang merasai bagaimana pertikaian harta pusaka yang belum lagi selesai sampai hari ini? Tuan-tuan ingat ke dah selesai ke urusan ayah kita? Kalau tanah-tanah yang belum diagihkan lagi, kalau harta-harta yang belum diagihkan lagi, harta ini perhatikan menjadi kesengsaraan kalau kita tak betulkan di awal-awal. Betulkan awal-awal. Jangan menyimpan untuk bekalan hari tua. Satu moto yang tak patut kita amalkan dalam hidup kita. Dulu kan biasa orang kita sebut simpanan untuk bekalan hari tua. Simpanan untuk bekalan hari tua. Bukan demikian. Kita bukan cara simpanan untuk bekalan hari tua. Untuk apa lagi kita simpan untuk hari tua? Tuan-tuan simpan untuk hari tua. Bila tua baru nak buat rumah besar. Macam tu cara? Tak betul langsung. Bila kita dah tua, tak sesuai dah dengan rumah besar, tak sesuai dah dengan pakaian bunda-bunda, tak sesuai dah dengan kenderaan yang baru dan seumpamanya. Bila kita dah berusia, tak sesuai dah. Zaman-zaman dahulu memang ada orang kita buat, bila dia dah pencen je, dia balik kampung, buat rumah besar di kampung dia, buat rumah besar, kemudian beli kereta mewah pula, beli kereta besar, tak padan dengan kereta besar, kahwin dengan isteri besar lagi. Nak suruh besar sungguh dah dia masuk dalam rumah dia, cukup seminggu je kahwin, masuk dalam rumah, meninggal dunia dia. Meninggal dunia. Dah dapat pada isteri baru, kahwin pula dengan suami baru. Suami baru dia pula ambil kereta dia, bawa raun depan kubur kita. Raun depan kubur kita tu, dia raun saja tak apa. Kita tengok dalam kubur tu, tengok macam-macam je kereta ni kita semua. Kalau dia raun saja tak apa, dia buat hon tu sakit hati. Kalau dia buat hon tu rasa nak jadi hantu kaya je rasa. Tak ada manfaat langsung depan. Tak ada dah. Simpanan untuk bekalan hari tua sudah berakhir, kata-kata itu. Simpanan untuk apa? Simpanan untuk bekalan ke syurga. Yang tu kena letakkan tema. Orang tanya simpan untuk apa? Simpan sekarang, tukar terus, ubah terus untuk jadi bekalan ke syurga Allah. Tanah-tanah yang luas, cari ustaz nak buat sekolah tahfiz ke? Ustaz nak buat yang ni ke? Tanah saya cantik, elok, ustaz tolong bangunkan ustaz. Ni bekalan saya dalam kubur nanti ustaz. Cari orang-orang yang soleh, bangunkan tanah saya, hidupkan tanah saya. Cari orang-orang yang nak buat kerja. Jangan kita meninggal dunia saat mana kita bertempikan dan bertelagah
di antara anak-anak kita berebut harta benda yang kita tinggalkan itu. Yang ketiga, bekalan ketiga saya nak sebut, tolong bersihkan pada kita akhlak. Akhlak dalam dada kita, tolong bersihkan sifat sombong. Jangan ada sombong. Biar lembut hati kita. Akhlak yang kena jaga sungguh, biar lembut hati. Hati ni biar lembut. Lagi berusia, lagi senang kita mengalir mata bila kita menadah tangan berdoa pada Allah. Saya nak sangat demikian. Saya rindu tengok ayah-ayah dan ibu-ibu yang duduk teresak-esak menangis di masjid dan di surau. Saya nak tengok satu suasana masyarakat kita ni, masyarakat yang berebut untuk membaca Al-Quran Karim. Hati-hati yang lembut. Kalau mana berlaku dalam hidup dia, dia sentiasa nampak yang besarnya nilai dalam hidup dia ialah Allah dalam jiwa dia. Hati kita perlu dibersihkan. Macam mana perlu dibersihkan hati kita ni? Nak suruh lahir akhlak yang baik, taubat sepanjang masa. Nak bersihkan hati saat mana kita nak menghadap depan Allah. Kenapa? Kerana bila nak menghadap depan Allah, tak ada orang boleh kawal hati kita kecuali kita seorang saja boleh kawal jiwa kita. Kita seorang je boleh kawal, orang lain tak boleh kawal. Waktu tu ramai orang jadi buruk sangka nak menghadap depan Allah. Bila dekat nak menghadap depan Allah, jadi buruk sangka. Kenapa aku kena mati ya Allah? Kenapa orang tu tak mati-mati lagi? Aku baru umur 62 tahun ya Allah, nak kena mati dah. Orang tu 92 tak mati-mati lagi ya Allah. Nak sebutnya kita dah mula jadi buruk sangka dengan Allah. Jangan. Bersihkan hati pada diri kita saat mana kita nak menghadap depan Allah. Yang dalam tolong bersih, yang luar pun tolong bersih. Apa dia tolong bersih? Mulut tolong jaga. Semakin tua, semakin jaga mulut. Jangan semakin tua, semakin kasar tutur bicara kita. Semakin hodoh percakapan kita. Lagi tua, lagi suka mencarut. Pelik betul dalam perangai kita. Lagi kita tua, lagi suka sumpah seranah. Pelik dengan perangai kita. Lagi tua, lagi sibuk main Candy Crush dipanggil. Lagi tua lagi main game dengan handphone. Pelik dalam hidup kamu. Bukan perangai kamu demikian, wahai ayah-ayah dan ibu-ibu. Bukan perangai kita. Di saat mana kita berusia, kita menghabiskan masa kita demikian. Habiskan masa kita dengan zikir. Sebut subhanallah wa bihamdih, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Sebut mulut kita ni, sebut Allahumma salli ala Muhammad bi'adadi man yusalli alaihi. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sebanyak mana orang yang selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi. Saya selawat dan salam pada Rasulullah sebanyak mana orang yang tak selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sebut je gambaran bibir kita ni jangan terhenti. Patutnya demikian. Jangan sibuk lagi. Sibuk masa kita menghabiskan masa depan televisyen. Umur 60 tahun bukan masa kalian melihat Gegar Waganza, bukan masa kalian. Umur 60 tahun bukan masa kita untuk kita habiskan masa depan televisyen tengok Stone Cold lawan Triple H, bukan masa kita. Bukan masa kita. Masa kita ialah apa dia? Masa kita di saat itu bacalah Al-Quran dan bacalah Al-Quran. Yang dalam diri kita ni menghabiskan masa membaca sirah-sirah Nabawi, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca Al-Quran, baca hadis, baca kitab-kitab yang banyak yang perlu untuk menjadikan ilmu-ilmu yang banyak dalam dada kita. Yang tua tolong jaga kata-kata. Yang muda tolong jaga tulisan-tulisan kalian. Jangan biarkan tulisan-tulisan yang mencarut dan memaki hamun para alim ulama dalam Facebook kalian. Jangan kalian terlibat dengan mereka. Kalian tak berjumpa alim ulama itu untuk kalian minta maaf nanti. Kalian tak berjumpa reda mereka. Jangan terlibat dengan orang yang terlibat dengan memaki hamun para alim ulama. Apatah lagi mereka memaki hamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian terlibat dengan orang macam ni. Jangan duduk dengan mereka. Jangan sibuk menceritakan hal-hal kekeluargaan dalam Facebook kalian. Jangan sibuk nak cerita walaupun benda yang baik. Lebih baik kita ceritakan hal rumah tangga dalam rumah tangga kita saja. Jangan cerita tentang hal keluarga kita dalam Facebook.
untuk apa diperdedahkan untuk orang lain? Bila kita pergi, kita bermusafir ataupun kita melancong suami isteri, kita tunjuk gambar-gambar kita melancong dengan suami isteri kita, menimbulkan fitnah-fitnah, sangka-sangka yang buruk orang lain. Jangan suka nak cerita-cerita masalah keluarga kita dalam rumah tangga kita. Ambil gambar dengan suami, lagakan kepala, letong, lagakan kepala ni, kemudian upload dalam Facebook. Lepas tu nak suruh orang komen, tunggu orang komen. Orang pun tulis so sweet, orang tulis, kita pun tulis hi kita tulis. Lepas tu orang pula tulis til jannah kono-kono, sampai ke jannah, sampai ke syurga. Kita pun tulis cia. Tak ada kerja dah tu dia panggil. Dah mula kita tak ada kerja. Facebook, Instagram bukan kerja untuk cerita rumah tangga. Facebook, Instagram kerja kamu berdakwah untuk agama. Tulis tulisan yang baik, selawat pada Rasulullah, taubat nasuha, tulis tulisan. Bila kita mati, orang baca balik tulisan kita, pahala berpanjangan untuk diri kita. Yang ni yang besar dalam hidup kita. Dan inilah persiapan kita sebelum kita menghadap depan Allah, membaca buku-buku yang baik, kemudian kita menyiapkan diri kita untuk bekalan menghadap depan Allah. Saya pohon kemaafan kerana masa yang terbatas. Saya ada 2 lagi program malam ini. Mudah-mudahan Allah jadikan panjang masa kita, umur kita dan kesempatan kita malam yang baik ini. Saya mohon maaf kerana tak sempat nak bersama dengan tuan-tuan dengan program tuan-tuan. Saya terpaksa bergegas ke Shah Alam pula. Ada 2 lagi program yang perlu saya penuhi sekejap lagi ni, bertindan-tindan. Saya tak sangka pula jadual saya disusun begitu, dan kemudian datang yang mengejut begitu. Jadi walaupun sekalipun saya pohon kemaafan pada tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang saya sebut ini menjadi saksi di hadapan Allah, supaya kita tidak menyesal bila kita menghadap depan Allah nanti, insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba